mungkin bila yalah Ali dah lepas berpengalaman, so apa yang Ali boleh share dengan budak-budak baru ni untuk program ni lah? First yang saya boleh cakap pada semua yang datang nanti untuk audition yang ingin bermain dalam bidang komedi, saya ucapkan yang pertamanya adalah welcome. Welcome sebab di mana saya juga bermula seperti mereka yang ingin mencari tapak, dan mereka diberi peluang kali ini setelah sekian lama Raja Lawak tak ada untuk uji bakat komedi-komedi yang macam ini. Jadi kali pertama ni dibuat semula pada tahun 2022, saya ucapkan welcome. Sebab saya juga akan ada di satu tempat untuk audition di Pening, mana saya mengharapkan kawan-kawan saya yang sebelum ni yang cuba masuk tapi tak dapat, cuba datang tapi tak ada peluang, hadir dan memberi satu komitmen yang bagus, yang baik untuk audition kali ni untuk mereka ke depan seperti saya buat dulu. Ani nanti akan sebagai tenaga pengajar ke macam mana? Tak, saya sebagai juri di Pening untuk audition di Pening lah. Saya akan bersama dengan Mamat di Pening. Semua tempat mana you kat Penang. Dia akan bagi separate kan, macam Kuantan Atu dengan Ajak, JB Abang Azli mungkin dengan Fad. Saya di program dia memang itu akan ada lagi untuk TV kan? Untuk TV tak. Saya takkan ada, saya takkan involve. Tak tahulah saya masih belum dapat offer lagi untuk rancangan lah. Juri lain lah nanti. Juri yang betulnya akan ada nanti Dia lah. akan announce nanti. Ini untuk audition. Sebab sebagai seorang yang memang dah lalui benda ni daripada bawah, awak orang biasa yang pergi audition, so apa yang ada nak cakap supaya kita tak nak budak-budak baru datang ni terlalu nampak bintang, nampak betul, yang bercahaya. Betul. Dia semua nampak Nabil Ahmad, betul, dia nampak Aziza, betul, kan? Tapi apa yang sebab Ali yang dah lalui, dah pernah tiba-tiba digugurkan nama. Betul, faham. You melalui itu. Apa yang ada boleh share dengan mereka-mereka nak pergi kepada mereka di luar sana yang ingin datang audition, jadi diri sendiri. Pertama dia lah jadi diri sendiri, jangan cuba copy. Ada yang masa time saya audition 2009, 2010 dulu ada yang cuba datang menyerupai Nabil, yang cuba nak macam Johan, nak macam Zizan, sedangkan diorang sepatutnya jadi diri diorang untuk diorang audition. Dan macam mana saya audition 2009 dan 2010, dan 2009 saya dapat, 2010 pun saya dapat, baru dapat masuk TV. Sukarnya untuk kita melalui audition adalah bila kita dengan tak ada modal, kita nak move ke tempat. Saya audition di Kuantan, tak dapat, saya audition di Pening, tak dapat, saya cuba nak turun JB, semua. Dan 2009 saya dengan Arwah Abam saya dengan Arwah Abam di Pening, tak dapat, pergi ke Kuantan, dan kita nak pergi JB, modal tak cukup dah. So kita kat KL lah. So kat KL kita dapat. Dan kita shortlist di Astro 2009 yang time Man Raja Lawak menang. Saya shortlist dengan abang kat situ, tersingkir pula dalam shortlist 27 untuk ke TV lah. So saya miss untuk tahun tu, dan saya cuba pada 2010, dan di situ baru dapat. Pun saya turun JB, saya turun Kuantan, dan akhirnya dapat juga kat KL. Jadi mana orang di luar sana yang datang, gunakan peluang sebaik mungkin. Saya tidak sikit pun cakap pada pelawak, tak payahlah nak jadi pelawak, tak. Sebab mereka ada bakat, mereka ke depan. Tapi jangan terlalu angkuh, riak, takabur apabila berada di dalam bidang komedi. Sebab kita perlu saling hormat menghormati, dan macam saya secara personal, saya welcome untuk pelawak-pelawak baru yang ingin menceburi bidang. Ali, nampaknya kali ni rezeki bersama Awesome TV kan? Tapi saya akak ada mendengar dakwaan yang Ali tidak lagi diterima di beberapa stesen TV. Betul atau tidak dakwaan tersebut? Kalau ikut daripada mula-mula kes ni mana kes mula-mula kes tu memang kategori segala job saya memang tak ada langsung lah. Maknanya yang last minute tukar, yang dah lock lama pun di cancel, maknanya semua tu sebenarnya cerita memang tak ada lah. Lepas tu keluar keputusan mahkamah tu pun sekejap hari yang sama pun mesej kata job tu di cancel. Maknanya saya rasa macam saya dah lalui benda tu lah kan. Tapi saya percaya pada rezeki. Saya rasa saya perlu ke depan, dan saya perlu jadi diri saya di depan. Dan Awesome TV ini adalah sitcom pertama saya lah yang saya main, yang saya diberi kepercayaan untuk main, selalu akan jadi guest untuk satu episod. Jadi bila saya diberi peluang, saya gunakan sebaik peluang ni lah yang Awesome bagi pada saya. Maknanya saya give barang saya, apa yang saya ada, saya cuba kongsikan pada sitcom tu. Lepas sekian, berapa lama? Kalau ikut 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih lah, tanpa job lah. Dia tak ada job sebab macam yang untuk MLS, Maharaja Omega, itu lain sebab kita punya komuniti pelawak tak ramai. Untuk job shooting, job luar, MC ke macam tu memang tak ada. Sepanjang 2 tahun tu apa yang sebenarnya dilalui oleh Ali? So 2 tahun tu saya hanya tiba-tiba gunakan duit apa yang ada untuk saya survive lah. Untuk selama 2 tahun tu saya survive apa yang saya ada, saya berjimat cermat,
sebab ada anak yang perlu saya besarkan, perbelanjaan anak kuat, tapi masih diberi kelengkapan cukup lah, maknanya duit yang tinggal pada saya tu cukup untuk saya besarkan diorang, untuk saya survive masa akan sampai ke hari ni. Ada tak apa-apa job yang Ali buat sepanjang tempoh 2 tahun tu lah, selain daripada join saya hanya dapat satu saja dalam masa 2 tahun tu, itu pun bulan puasa, Oasis, itu pun video call, RM300. Tapi Ali RM300 sepanjang 2 tahun tu. Itu saja yang saya dapat. itu satu program tu je lah. Tak untuk bacaan dengan Oasis punya tu kan, maknanya token dia untuk video call tu, maknanya saya baca 2 ayat bersama dengan ustaz apa semua tu. Geng ngaji lah. Mengenang apa yang berlaku ni. Itu saja last 2 tahun tu. Mengenang apa yang berlaku ni, ada rasa terdetik benda ni sepatutnya tak berlaku kat atas aku, ataupun menyesal ke, ataupun apa perasaan sebenarnya? Okey, perasaan lah. Apa yang Ali belajar dah. Okey, apa yang saya belajar, saya tak nak salahkan orang, saya tak nak salahkan siapa-siapa. Saya salahkan diri saya. Maknanya saya salahkan diri saya. Mungkin dosa saya dengan Tuhan. Sebelum ni, apa yang saya buat saya tak ingat. Mungkin sini Allah tunjuk kat saya. Sini Allah jentik saya dengan kematian. 1 tahun setengah saya kena hadap 3 kematian. Dan selepas kematian saya perlu lalui ujian di mana masyarakat mula berkata dengan saya buruk. Dan saya perlu hadapi benda tu selama 2 tahun lebih. Dan sehingga kini pun masih ada. Dan ini adalah raya pertama yang saya tak beraya. Saya tak tahu hari raya tu hari apa, sebab saya busykan diri saya dengan meniaga. Sebab saya tahu kita asal daripada meniaga, okay, kita back to basic, kita meniaga. Raya yang tak bermakna, sebab segala-galanya tak ada. Saya hanya ada rumah dengan anak-anak saya. Ni raya pertama yang arwah mak saya tak ada. Jadi saya sedar-sedar pagi tu pun dah pukul 12 tengah hari. Saya tak tahu pagi raya tu apa dia. Ali sengaja sibukkan diri sebab tak nak celebrate. Betul. Sebab bukan tak nak celebrate tu, sebab saya tak ada job sepanjang bulan puasa. Saya tak ada job macam majlis buka puasa bersama anak yatim, macam mana yang dulu kita buat event-event sebelum tu, tak ada. Dan hari ni semalam last raya pun saya tak ada job langsung dalam kaitan raya. Maknanya dulu kita dapat untuk open house. Tak ada langsung. Jadi saya survive apa yang saya boleh survive dengan perniagaan yang saya cuba buat sikit-sikit macam tu lah. Jadi nak kata kita nak betul kan benang, orang panggil nak tegak benang yang basah tu susah kan. Jadi kita akur je. Jadi kita jalan macam biasa. Saya anggap ini ujian yang Tuhan bagi pada saya. Mungkin saya manusia yang lalai, yang tak tahu apa benda yang saya lakukan sebelum ini. Allah jentik kat situ, saya jadikan itu satu pengalaman untuk kehidupan saya. Ali, selain daripada masalah wang yang tak ada job semua kan, adakah apa yang berlaku memberi kesan kepada awak semua, dan mungkin adakah tekanan atau apa-apa yang tekanan sebab saya ada 3 anak yang perlu saya besarkan. Masa arwah mak ada, saya perlu tanggung kos rawatan dia seminggu 600 dengan kita tak ada kerja. Lepas tu tekanan daripada segi perbelanjaan, saya tak kekok sangat sebab kita bukan jenis pattern yang berbelanja besar. Maknanya kita just belanja, tapi saya perlu savekan apa yang saya ada dalam akaun saya untuk saya survive sekiranya anything jadi apa-apa kepada saya atau siapa-siapa, sebab dalam keluarga saya lah pencari kerja. Mana rumah saya tugaskan dia di rumah untuk jaga anak. Sebab kalau kita nak suruh isteri saya kerja ke depan, saya perlu kira kos untuk jaga anak 3 orang pun dah melebihi daripada itu. Kan lebih 1000 kalau 3 orang kan. Jadi saya cakap dengan isteri saya, cari rezeki je lah. Kan, tapi saya pelan-pelan ada peluang untuk saya ke depan. Sehingga saya diberi peluang oleh Datuk Adam. Dia bagi tahu yang ini sitcom ni dia nak untuk saya bermain. Saya cakap percaya dengan saya ke, sebab saya tengok barisan pelakon tu, saya seorang komedian je, lagi satu nama saya tak berapa besar macam mana tu. Dia kata, Lee, gunakan peluang ni sebaik mungkin. Jadi saya gunakan peluang tu sebaik mungkin. Sebab kata duit ni memang, tapi Alhamdulillah so far tak adalah sampai terdesak melampaui batas. Tapi untuk yang baru ni buat pengeluaran KWSP 10,000 tu saya ambil. Yang one off. Untuk yang permulaan tu saya tak ambil sebab saya tak dapat amount yang sekali seketul. So untuk seketul ni saya terpaksa ambil. Untuk apa 10,000 tu untuk apa? Saya ambil tu untuk saya survive, saya asingkan untuk anak. So kira apa-apa kalau saya tak ada kerja, saya tahu anak saya makan lah. Ali bila ialah tak celebrate raya macam selalu kan, anak-anak macam mana, dia orang ada tak yang macam tu? Saya perlu senang cerita perlu berlakon lah. Kan, saya terpaksa beli baju diorang, saya pergi beli baju untuk diorang. Saya bagi tahu diorang ini adalah hari raya yang kita pergi jumpa saudara mara. Saya celebrate dengan anak saya, iaitu hari raya lah.
KWSP tu memang Ali potong dari kerja sebelum ni ke? Saya last carum 2009. Maknanya saya 2009 saya last carum. Lepas tu buat tak? Lepas tu saya tak ada buat sendiri lagi. Saya tak ada buat. Saya security. Saya security technician ATM yang semua masuk duit, keluar duit kan. Jadi saya technician yang masukkan duit, keluar duit kan. Ali, sepanjang berhadapan dengan kesukaran hidup kan, apa kekuatan awak Sumber kekuatan kalau mula-mula jadi kes ni mak saya lah. Saya ada mak saya lagi. Jadi bila mak tak ada ni pun dah dekat hampir setahun dah mak tak ada ni pun kekuatan tu jatuh atas bahu saya sendiri. Saya hanya berdiri dengan kaki sendiri lah. Maknanya saya pusing pun saya, kiri pun saya, depan pun saya, belakang pun saya. Saya hanya tadah tangannya lah. Saya tadah tangan kalau ada rezeki daripada kau bagi pada aku accept. Anak-anak saya so far alhamdulillah semua okey. Semua okey. Bas, sebenarnya apa yang Ali lalui ini bukan benda mudah tau. Maksudnya awak dihina, dicakap yang ya Allah, kadang-kadang kalau orang normal dengar pun dia takkan boleh handle lah benda ni. Bertahun-tahun pula tu. So ada orang yang macam Ali ataupun yang beberapa orang lain yang mengambil langkah mudah dengan bunuh diri ke yang mengatakan orang tertekan. Betul. So pada Ali, apa Ali boleh nasihatkan dekat orang-orang yang sebenarnya tak ada teruk mana pun awak dah lalui lagi perit lah. Kalau tanya abang Wan kan dengan bahasa yang digunakan tu pun ya Allah kan. Kasar kan. Apa yang Ali buat untuk ataupun apa yang Ali boleh share lah dekat orang. Jadi kalau mana yang di luar sana yang ada terjadinya benda yang menyebabkan kita depress, boleh jadi ke depress ataupun hilang kawalan diri, saya nasihat pada mereka di sana, baliklah ketika semayang. Itulah jalan dia yang saya buat, di mana saya dekatkan diri dengan ustaz-ustaz, saya dekatkan diri dengan orang-orang yang berkaitan dengan agama, sebab mereka tidak pernah ada sifat membenci dengan kita. Seperti mana yang kau ni viral, kau ni orang tak suka, kau tak lepak dengan kami, takut nama kami pula tercemar. Dia bukan begitu. Orang ustaz-ustaz macam ni, siapa pun kita yang datang kepada dia, dia tetap sambut kita. Tak kira lah kau kotor macam mana pun, tapi niat kau adalah untuk betulkan diri kau, dia orang akan accept. Di situlah saya menggunakan segala yang ada kat situ, dan dia orang tak pernah tanya masalah saya. Dia orang hanya ingin membersihkan saya, ingin menjadikan saya manusia yang berguna macam tu. Daripada situ saya dapat kekuatan. Saya cakap, kenapa saya perlu bunuh diri sedangkan saya ada anak kecil yang masih kecil. Kenapa saya perlu buat kerja gila, ketuk kepala sampai hancur ke, koyak-koyakkan kepala ke kan. Sebab saya ada benda macam tu. Selagi saya bernyawa, dan ustaz tu pesan pada saya, selagi kita bernyawa, selagi itu ada jalan untuk kita bertaubat. Macam anak Ali sekarang macam mana Yelah maksudnya selepas tawaran kerja, semua kan dah stable ke atau masih lagi memerlukan tak stable lagi macam mana? Kalau secara personal saya masih belum stable seperti mana yang saya lalui dulu, tapi masih lagi sebab cuma yang feedback yang saya dapat adalah bila saya masuk ke bidang perniagaan sikit tu ada feedback dan follow IG pun dia dah saya dah tak ambil peduli dah. Yang follow IG tu sebab dia dah tak seperti dulu. Sebab yang kita share dia dulu, mereka akan memberi kita semangat, kita akan share. Tapi sekarang mereka hanya mencari kesalahan. Apa benda tersilap, mereka hanya menunggu untuk mengkomen, untuk menghentam. Jadi saya ambil langkah, saya kurangkan dengan Instagram saya hanya share dengan lembu-lembu yang saya jaga. Lepas tu apa benda yang saya buat, macam tu je lah. Ali, sebab tu Ali orang kata berada dalam kesahan kan. Macam rakan-rakan disability macam mana? Ada tak? Kawan-kawan saya semua okey. Kawan-kawan saya semua okey. Kawan-kawan saya ada yang bertanya khabar kawan-kawan. Tapi kita kena faham yang mereka sebagai kawan-kawan ialah memberi nasihat pada kita. Kawan-kawan yang memberi dorongan pada kita lah. Tapi untuk memberi, boleh dikata gua brotherhood tu amat sukar sebab mereka juga mempunyai keluarga, komitmen, dan saya tidak mengharapkan benda tu sebab saya cakap apa yang jadi pada saya sendiri tanggung. Okey, berkenaan pengeluaran 10K KWSP, ramai yang tak menyangka seorang artis juga orang kata mengambil wang 10K on off tu. Tapi secara jujurnya jika tidak boleh membuat pengeluaran 10K tu, macam mana Ali alternatif lain? Alternatif lain kalau sekiranya one off KWSP tu saya tak dapat keluar, saya terpaksa gadaikan apa yang saya ada. Sebab saya nak macam yang baru ni raya saya menjaga daging kan. Saya menjaga daging lembu, saya perlukan modal untuk situ. Saya cakap dengan rumah saya kalau tak ada juga dapat duit one off ni, saya terpaksa gadai apa yang saya ada. Mungkin motor-motor saya apa yang saya ada, sepadan-sepadan saya apa yang saya ada.
saya akan gadaikan untuk saya modalkan berniaga. Sebab saya cakap tak apalah kita starting daripada bawah balik. Maksudnya 10k untuk modal berniaga lah. Modal berniaga sebenarnya tak cukup untuk perniagaan lembu tu, dia mahal. Tapi saya rasa saya buat apa yang saya mampu. Maksudnya kalau kita nak lajak benda yang kita tak mampu sampai kita meminjam, itu bukan saya. Ali, maaf bertanya alang-alang Yelah, awak pun dah melalui waktu kesukaan kan. Ada tak usaha-usaha untuk berdamai, bercakap, berbincang? Baru-baru ni saya ada dipanggil oleh Melody Raya. Jadi dia telefon pada saya, dia cakap nak panggil saya untuk Melody Raya dan bersama dengan Balu untuk datang. Saya cuma cakap saya rasa time tu tak sesuai kan. Time tu sesuai. Satu lagi tak sesuai tu bukan daripada segi kita nak tunjuk kita betul siapa betul, tak. Maknanya kalau buat benda itu pun bukan di halayak umum. Maknanya tak perlu ditunjuk, nak dihebang untuk diviralkan. Sebab konon tahu pun kau kalah, lepas tu kau pergi jumpa. Tak perlu. Kalau saya jumpa tu mungkin saya secara personal saya pergi sendiri. Sebab kalau kita nak musuh selama-lama pun tak guna. Macam saya cakap, okey dah selesai mahkamah dah kan? Dah selesai mahkamah. Okey tak apa. Apa benda yang perlu aku boleh tolong kau untuk uruskan kau punya faraid, sebab faraid pun belum selesai. Belum dibuat apa-apa kan. Mak pun dah tak ada. So tinggal bapak saya je. Jadi apa benda yang komitmen yang kau perlu buat dan kau rasa macam perlukan sangat faraid tu apa semua, kau datanglah jumpa kita. Sebab kau perlukan sign ayah, kau perlu sign segala-galanya yang kau perlu buat. Maknanya benda tu bukan buat kerja solo. Jadi kenapa orang datang, kita nak tekak lagi satu, kenapa? Okey dah sampai dah kau kat sini. Okey jadi di halayak umum saya perlu bagi tahu yang kita ni berdamai apa semua, sedangkan benda tu saya rasa tak sepatutnya terjadi macam tu. Mereka tak maulah macam berdamai tu di stage orang kata untuk dia senang cerita aib keluarga tu. Sebenarnya saya tak pernah hebarkan aib keluarga saya pun. Semasa arwah abang ada pun, kita bukan jenis pattern yang jenis bergaduh kat media, nak tunjuk dekat media yang kita betul. Tak, bukan. Benda yang jadi pada saya ni pun saya pun tak jangka macam tu boleh jadi kat saya. Jadi saya pun diseret ke tengah-tengah macam tu pun saya pun rasa macam aku perlu dayung balik ke darat. Okey dah habis selesai. Jadi kenapa kita nak pergi masuk balik ke tengah tu? Ada masalah. So lepas ni apa plan? Plan saya adalah untuk terus bermain di dalam bidang komedi. Sekiranya Awesome TV masih memberi peluang pada saya untuk saya bekerjasama, maknanya saya masih akan jalan sebaik mungkin lah. InsyaAllah mungkin selepas ni mungkin akan bersama dengan Awesome, di mana program yang saya buat dengan arwah abang dulu, cubaan kami untuk membuat program sendiri. InsyaAllah saya akan kotakan janji yang saya buat dengan arwah abang. Walaupun dia tak ada, mungkin saya terpaksa ganti player, di mana mungkin saya akan jalankan program pancing dengan masak. Yang mana seperti mana yang saya plan dengan arwah abang dulu. Kalau program tu? Kalau nak tengok teaser dia. Dah siap dah? Dah. Ni untuk dengan abang kan? Ni siap 3 bulan sebelum dia meninggal. Oh ni kira ni abang ada lagi lah. 3 bulan sebelum abang meninggal. Jadi selepas 2 tahun lebih ni saya cakap saya cakap kita buat lah. Siapa yang akan ganti dia ke atau? Saya akan cari satu kawan yang boleh bermain dengan pancing. Ni teaser dia. Pancing dan apa? Masak. Ni last lah saya buat dengan abang. Kita buat lirik lagu, kita buat semua lah. Dia compete lah. Ni daripada under company dia, Abang Bos. So, kita buat lagu semua. Sepatutnya tayangkan. Awesome. 3 bulan kita siap ni dia meninggal. So tak sempat. Ada episod yang sempat serius ada? Tak sempat sebab dah dalam perancangan dia. Dan kita masak. Dari lubuk turun ke dapur. Nama program dia? So kalau jadi memang lagu ni akan digunakan balik lah. Ini saya akan gunakan juga lah. Dan kita akan record baru dengan tu lah. So Awesome awak saja ke Awesome ke benda? Ini ya, kalau ikut pun yang kita hantar dulu dengan arwah abang hantar kepada Awesome lah. Tapi insyaAllah kalau jasa baik daripada Datuk Adam memberi green light, macam mana yang diberi green light dulu, saya syukurlah. Sebab buat masa sekarang director dia Abang Bob, sebenarnya Bob Hashim lah. Sebab Abang Bob bersama dengan arwah abang dalam satu tim Abang Boss dulu kan. Jadi dengan saya ada dalam tu. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa-apa, Datuk Adam kata green light, mungkin bulan 9 kita shoot. InsyaAllah. InsyaAllah. Cuma sekarang ni nak cari siapa pengganti lah. Siapa pengganti dia yang boleh? Belum lagi.
Belum lagi sebab nak perlu catchy main, maknanya mancing tu santai-santai dan kita masak kan. Mungkin kita akan buat perubahan sikit tapi lirik lagu sama.